Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita sedia maklum, dunia kita baru saja dilanda wabak COVID-19 yang sangat berbahaya. Maka apabila terwujudnya satu wabak, ia memberi kesan yang buruk terhadap segala aspek sesebuah negara itu. Dan antara aspek yang paling terkesan adalah aspek ekonomi. Kita lihat contoh yang paling mudah, iaitu negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Di musim COVID-19 ini, banyak kegiatan ekonomi yang terpaksa ditutup ataupun tidak boleh dijalankan, iaitu seperti pembukaan gerai dan pembukaan kedai yang menjual barang selain barang runcit. Malah, kita juga telah dipaksa untuk duduk di rumah berikutan perintah kawalan pergerakan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Malah, ramai pekerja telah kehilangan kerja. Menurut akhbar berita harian pada 4 Jun 2020, Perkeso atau Pertubuhan Keselamatan Sosial telah menyatakan bahawa terdapat peningkatan sebanyak 42% kehilangan kerja pada suku pertama tahun 2020. Namun begitu, di sebalik kisah sedih yang menimpa masyarakat kita, PM kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberi perutusan khas tentang penjana, iaitu Pelan Jana Ekonomi Negara yang berjumlah 35 bilion ringgit untuk memulihkan ekonomi negara. Hal ini membuka mata kita untuk menguruskan kewangan yang baik dan menjadi seorang pengurus wang yang bijak agar tidak menyesal di kemudian hari. Ingin saya kongsikan beberapa langkah untuk menjadi seorang pengurus kewangan yang bijak. Pertama, kita perlu mengamalkan sifat berjimat cermat dengan menyimpan duit untuk masa hadapan atau masa kecemasan. Dan antara cara yang terbaik untuk menyimpan wang adalah kita pergi ke kerja atau sekolah dengan menaiki kenderaan awam. Oleh dengan itu, duit yang digunakan untuk duit minyak dapat dijimatkan. Malah kalau kita mengambil inisiatif untuk membawa bekal ke sekolah ataupun kerja, bukankah ia seperti sambil menyelam minum air? Kerana di samping kita dapat menjimatkan wang untuk ke kerja, kita juga dapat memastikan makanan yang kita makan itu adalah bersih. Langkah kedua adalah kita membandingkan kedai yang menjual atau menawarkan harga yang lebih murah terhadap barang yang kita inginkan. Berdasarkan pemerhatian saya lebih suka untuk membeli barang yang dijual di Shopee berbanding Lazada. Penjualan di atas talian, saya suka membeli secara atas talian di Shopee berbanding Lazada. Hal ini kerana di Shopee kita sendiri boleh tetapkan servis penghantaran kita, harga servis penghantaran. Contohnya, jika saya ingin membeli satu barang dan jika saya ingin membayar kos penghantaran yang dikeluarkan oleh pos laju, maka harganya RM5, ataupun untuk Ninja Van RM4. Berbanding Lazada, kita tidak boleh menetapkan harga kerana kita terpaksa bayar harga penghantaran yang telah ditetapkan oleh pihak Lazada sendiri. Oleh itu, kita boleh lihat mana satu yang lebih baik. Bukankah di sini Shopee lebih baik daripada Lazada kan, dalam menawarkan harga yang lebih murah? Dan langkah terakhir adalah kita perlu membezakan antara barang keperluan dan barang bukan keperluan. Hal ini penting untuk mengelakkan kita berbelanja secara berlebihan. Contohnya, saya ingin membeli barang, jadi saya akan tulis di dalam buku catatan saya. Di buku catatan saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu barang yang diutamakan, barang keperluan dan barang bukan keperluan. Barang keperluan, bila saya tulis barang keperluan, dan saya akan letakkan sekali dengan harga di sebelahnya. Dan bila saya samalah juga seperti di barang bukan keperluan. So dengan ini saya boleh lihat, saya boleh uruskan. Jika saya dapat gaji untuk bulan ini, saya boleh uruskan untuk menguruskan kewangan saya, untuk beli mana satu yang lebih penting dan
Dan saya juga boleh lihat berapa duit lagi saya ada di tangan saya. Kesimpulannya, di samping kita mengamalkan langkah-langkah tersebut, kita perlu beringat yang membazir ini adalah amalan syaitan. Dan langkah-langkah yang saya nyatakan tadi, seperti kita mestilah membandingkan harga di kedai, kita mesti mengamalkan amalan sifat berjimat cermat, dan kita mengamalkan dan kita membezakan antara barang keperluan dan bukan keperluan. Itu merupakan antara cara-cara pemikiran seorang yang bijak dalam menguruskan kewangan. Sebelum saya mengakhiri pengucapan awam saya pada hari ini, ingin saya kongsikan serangkap pantun. Turun ke ladang memetik kacang, hendak dibuat masak lemak. Segala urusan jika terancang, pasti pembaziran dapat dielakkan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.